Antara paparan menarik hari ini, tiada kejutan dalam pilihan raya negeri. Perdana Menteri perlu kemukakan bukti. Zahid tegur Hadi Awang jangan perasaan. Pemuda PAS teruk di bambu netizen. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu akan memastikan calon yang bertanding di 6 negeri terlibat dalam pilihan raya negeri tahun ini dipilih daripada semua sayap parti itu. Beliau berkata pemilihan itu merangkumi calon daripada Angkatan Muda Bersatu Malaysia dan sayap wanita parti itu, Sri Kandi. Mengulas lanjut, Faizal berkata Bersatu mungkin mengetengahkan muka baru selain calon berpengalaman dan pernah berkhidmat dalam kerajaan. Katanya Bersatu ketika ini dalam proses memuktamadkan keseluruhan pembahagian kerusi rakan komponen Perikatan Nasional sebelum mengumumkan calon yang mewakili parti itu dalam PRN di Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Pengarah Eksekutif Medical Center Ibrahim Sufian berkata, pilihan raya di 6 negeri yang berkemungkinan berlangsung Julai depan dijangka tidak menghasilkan kejutan dengan pentadbiran sedia ada kekal mentadbir negeri masing-masing. Beliau menjangkakan parti gabungan kerajaan perpaduan khususnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kekal mentadbir di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, manakala Perikatan Nasional di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Katanya kajian semasa menunjukkan sokongan luar biasa gelombang hijau diperolehi PN dalam pilihan raya umum ke-15 pada November tahun lalu dijangka menurun dalam pilihan raya negeri akan datang. Ia berdasarkan sentimen dalam kalangan pengundi muda dan baharu ketika ini yang dilihat lebih terbuka memberi peluang kepada pentadbiran kerajaan perpaduan selain faktor kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya sentimen positif terhadap Anwar dan kerajaan perpaduan hampir sama seperti kajian Medical Center pada Februari lalu yang ketika itu menunjukkan 68% responden berpuas hati dengan prestasi Perdana Menteri dan 54% berpuas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan. Katanya, status sentimen pengundi terhadap kerajaan perpaduan tidak banyak berbeza berbanding kajian Februari lalu dan impak kepada PRN nanti adalah status quo tiada perubahan kerajaan di 6 negeri. Namun secara keseluruhan, gabungan kerajaan perpaduan memiliki kelebihan ketika ini kerana menguasai sokongan pengundi bukan Melayu, selain memiliki sekurang-kurangnya hampir separuh sokongan pengundi Melayu. Pengundi muda semakin cenderung memberi peluang kepada kerajaan perpaduan. Jadi saya jangkakan sokongan diperoleh PN dalam PRN kali ini tidak setinggi yang diperoleh pada PRU 15. Ketika PRU 14 pada 2018, PH yang bertanding menggunakan logo PKR ketika itu mencatat kemenangan besar di Pulau Pinang dan Selangor selain merampas Negeri Sembilan daripada BN. Ketika itu PH memperoleh 37 daripada 40 kursi Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang, 51 daripada 56 kursi di Selangor dan 20 daripada 36 kursi di Negeri Sembilan. Secara kiraannya, gabungan PH dan BN yang membentuk kerjasama pasca PRU 15 mampu mencatatkan kemenangan mudah dan selesa kepada kerajaan perpaduan. Ibrahim berkata gabungan PH-BN suka mencetus perubahan yang memiliki 75% pengundi Melayu di Kelantan, Terengganu dan beberapa kerusi di Kedah. Katanya, namun di tempat lain terutama kerusi marginal dan kawasan mencatat keputusan hampir seimbang antara blok kerajaan perpaduan dan BN ketika PRU 15, gabungan PN-PH memiliki kelebihan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menafikan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kononnya parti itu ditawar menyertai kerajaan perpaduan. Beliau berkata perkara itu tidak dalam dan tidak pernah berbangkit. Pernah dengar dan saya adalah orang yang ada 3 orang yang banyak merundingkan pembentukan kerajaan perpaduan selain daripada Datuk Seri Anwar, saya sendiri dan Datuk Saifuddin Nasution Setiausaha Agong. Saya tak tahu ni zaman bila punya cerita ni, tapi saya boleh beritahu sepanjang saya terlibat dalam pembentukan kerajaan dan sehingga sekarang saya tak tahu langsung. Jadi kecualilah ada siapa-siapa yang lain, wallahualam. Abdul Hadi sebelum ini dilaporkan mendakwa beberapa orang pihak kerajaan menghubunginya untuk menawarkan PAS menyertai kerajaan perpaduan ketika ini. Abdul Hadi dilapor mendakwa tawaran itu muncul kerana Pakatan Harapan, khususnya PKR menyedari kedudukannya tidak kukuh, apatah lagi jumlah kursi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Mengulas dakwaan kedudukan PKR tidak kukuh, Rafizi yang juga ahli Parlimen Pandan berkata, itu hanyalah pendapat Presiden PAS itu. PAS meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan bukti atas dakwaan yang mengaitkan Perikatan Nasional
dengan dana judi ketika kempen pilihan raya umum ke-15. Menteri Besar PAS Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, setiap dakwaan seharusnya disertakan dengan bukti sebagai asas pertuduhan dan bukan sekadar membuat persepsi politik. Asas kepada semua dakwaan itu ialah sila buktikan pasal dia tuduh. Takkanlah orang yang dituduh pula kena bukti. Beban bukti terletak pada si penuduh. Sila ke muka. Habis selesai cerita tu. Jadi tak payah duk cakap banyak kali kan. Saya pun tak mau ulas apa dah. Muhammad Sanusi yang juga pengerusi PN Kedah turut meminta Anwar memperjelaskan secara terperinci asas yang dimaksudkan beliau atas pertuduhan terbabit. Kena tanya dia lah asas tu main mana kan. Kena tanya saya pun tak tahu jawab tu. Perdana Menteri pun dia bukan boleh siasat sendiri. Dia ada agensi dia siasat. Dia akan boleh buka file. Agensi buka file siasatan, undang-undang semua dikuatkuasakan oleh agensi-agensi. Main tu di agensi bukan di dia. Sebelum ini Anwar menegaskan tidak akan mengeluarkan kenyataan berkaitan dana judi sekiranya beliau tidak mempunyai bukti asas kukuh. Selain meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin membaca dengan lengkap kenyataannya sebelum mengambil tindakan undang-undang. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan menambah, siasatan terhadap dakwaan dana tersebut masih lagi berjalan melibatkan pelbagai agensi. Dalam pada itu, Muhammad Sanusi menyifatkan asas yang dimaksudkan Anwar sebagai persepsi semata-mata tanpa bukti. Saya rasa dia daripada awal itu hanya isu politik saja. Daripada awal isu politik ya, timbulkan persepsi. Persepsi ini ada betul ada tak betul, kebanyakan tak betul. Menurutnya lagi di Kedah, isu berkenaan tidak langsung membangkit kerana sejak awal lagi Kedah mengharamkan operasi perjudian di negeri ini. Pas ni duit ahli kita duduk dalam paket tu. Main derma kan, main derma. Main judi seperti dia tu okey. Kita mengharamkan judi negeri ni, takkan tu judi nak bagi derma kat kita. Dia nak buat aktiviti tak boleh. Kita tanya di negeri-negeri yang menghalalkan tu. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyangka dakwaan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa parti itu ada menerima tawaran untuk bersama-sama kerajaan sekarang. Zahid berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan yang dibuat Hadi semalam bahawa dia beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Zahid berkata dia tiada pengetahuan dalam perkara itu dan menasihati PAS agar kekal bersama bersatu dan parti-parti lain dalam PN. Sebelum ini, Hadi mendakwa dia beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Hadi mempersoalkan tawaran itu dengan berkata ia sepatutnya memberi kelebihan kepada PAS kerana parti itu mempunyai kerusi parlimen lebih banyak daripada parti lain. Ya, ada orang hubungi saya. Berapa orang? Ajak Hadi nak berjumpa. Dengan tawaran-tawaran supaya PAS menyertai kerajaan. Kerana jumlah PAS paling besar. PAS 43 kerusi. PKR apa sebenarnya 30 je. 30. Dalam keadaan 30 kerusi ini, sebelah kerusi adalah bukan Islam, bukan Melayu. 19 saja yang Islam, itu PKR. Dalam keadaan DAP, 3 orang Melayu daripada 40. 37 adalah bukan Melayu. Kalau campur gabungan itu, kerajaan didominasi oleh bukan Islam. Dia nak ajak PAS. Dia PAS duduk di belakang, bukan duduk di depan. Patutnya bila buat kerajaan, parti yang besar lah yang memimpin. Ketua Pemuda PAS Kelantan, Muhammad Kamal Muhammad, dilihat hanya kena bambu dengan warganet selepas cuba mengkritik kerajaan persekutuan berhubung isu bekalan air di negeri itu. Rata-rata reaksi kecaman dan sindiran terhadapnya turut mengaitkan isu pemberian sagu hati Aidilfitri berjumlah RM10,000 kepada ahli lembaga pengarah air Kelantan Sdn Bhd yang tular baru-baru ini. Katanya, percayalah isu sagu hati ALP AKSB ini akan menjadi backfire kepada kerajaan PAS Kelantan untuk PRN kali ini. Isu ini paling dekat di hati rakyat Kelantan, terutama anak muda. Urus hasil hutang gagal, urus lebuh tinggal hutang, urus tanah pun gagal. Penjelasan yang sentiasa menuding jari kepada kerajaan pusat semata-mata, wahal peruntukan telah diberi sejak 20 tahun lepas lagi untuk pembaikan PAEP. Sebelum ini, Kamal menerusi kenyataan yang panjang lebar antara lain menggesa agar hentikan layanan politik persekutuan yang tidak berkelas kepada air Kelantan. Katanya, cahaya yang ditunjukkan oleh Menteri Kesah sebelum ini, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mas, seharusnya tidak dipadamkan oleh Menteri hari ini
walaupun berlainan aliran politik. Memetik kata seorang penulis di kanal Dr. Tanaka, pemimpin muda Perikatan Nasional itu menulis adalah lebih baik menekan kerajaan pusat untuk menunaikan tanggungjawab daripada menghasut rakyat membenci kerajaan negeri. Katanya, Kelantan, negeri air tadahan wahyu, tidak sesekali menolak pembangunan, apalagi jika tangan di hulu, salam pasti bersambut untuk kesejahteraan rakyat sekalipun terpaksa merendah. Apalah sangat perbezaan politik jika dibanding dengan kepentingan untuk rakyat Kelantan demi menjalankan amanah berkerajaan. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.